أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami berhimpun pada majlis ilmu pada malam ini tidak lain hanyalah untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, seterusnya meningkatkan tahap ilmu kita sebagai seorang muslim dan juga seorang mukmin. Ya Allah, jadikanlah semua yang ada pada malam ini menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur dan menjadi insan yang berilmu. Sinarilah hati-hati kita dengan cahaya keimanan dan ketakwaan supaya hidup kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari selama ini. Jazakallah khair tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang saya hormati kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Semoga jihad kita dalam menimba ilmu ini akan sentiasa istiqamah dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru-baru ini negara kita telah ditimpa dengan bencana banjir yang terjadi dalam skala yang besar, melibatkan beberapa buah negeri termasuklah negeri yang sedang kita diami, iaitu negeri Selangor. Beribu saudara kita telah kehilangan tempat tinggal dan berpuluh telah kehilangan nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga roh-roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin insya-Allah. Saya mengambil kesempatan ini untuk memperingati diri saya dan juga sahabat-sahabat saya bahawa musibah yang melanda kita ini patut dijadikan pengajaran bahawa apa yang kita miliki di dunia ini boleh dilenyapkan oleh Allah dalam sekelip mata. Semoga kita gunakan peluang kehidupan kita ini untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita yang lepas dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan juga dalam ayat surah At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama kita pada malam ini Ustaz Muhammad Nasir bin Yaakob. Jadi insya-Allah pada kelas tadabbur yang sebelum ini Ustaz telah menghuraikan surah Al-Kahfi ayat 46 hingga 49. Jadi bagi siapa yang ingin mengulang kaji kelas sebelum ini boleh menonton semula di channel YouTube kita EG1MC. Seterusnya untuk kelas kita pada malam ini Ustaz akan menghuraikan ayat 50 hingga 55. Tafadhal ya Ustaz. Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus dan terus memberi kita nikmat tidak terhingga. Bila kita menggunakan nikmat tersebut untuk mensyukurinya, maka mudah-mudahan nikmat itu akan kekal dan Allah akan tambah nikmat-nikmat yang baru. Namun ketika kita lengah dengan mensyukuri nikmat tersebut, Allah boleh ambil dengan cara Allah, lalu siksaan akan menimpa kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita dapat menggunakan dengan cara yang betul, lalu kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita layak untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla pada malam ini untuk dapat bersama ketika kita dalam keadaan yang mungkin sebahagian sibuk dengan aktiviti yang lain, tapi kita dapat bersama untuk meneruskan agenda kita dalam meneruskan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan istiqamah ini dipandang sebagai satu asbab Allah cinta ke atas kita semuanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kali ini kita akan teruskan bacaan kita pada surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 50. Sebab hari itu kita tidak dapat menghabiskan dalam masa yang ada. Dan kali ini sebelum kita meneruskan pada perbincangan lebih lanjut atas bab surah ini, sama-sama kita mengambil keberkatan dalam membacanya secara bersama-sama. Bermula daripada ayat 50 sehingga ayat 53 terlebih dahulu. Jika cukup, kita akan tambah lagi sehingga ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. Baik, kita setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung jika masa mencukupi lagi, insyaAllah. Jadi pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk kepada rubuk ataupun kepada ain yang baru dalam kisah yang termaktub dalam surah Al-Kahfi. Selesai daripada perbincangan bagaimana dua orang sahabat yang dikurniakan perbezaan antara takdir dunianya, namun seorang walau tidak mencukupi ataupun tidak seberapa banyak dunia yang dia miliki, namun keimanannya tetap membawa dia menjadi orang yang kaya juga pada akhiratnya. Dan kali ini kita teruskan bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan juga perangai-perangai manusia, ya, melalui kisah yang termaktub pada ayat 50 dalam surah Al-Kahfi, yang ayat ini juga senada pada surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi kurang lebih dia hampir banyak juga kisah-kisah seumpama ini yang Allah kembalikan di dalam surah yang besar ini, surah Al-Kahfi yang hebat ini. Allah kembalikan juga kisah ini kerana kepincangan manusia ketika mengharungi kehidupan ini. Makna jika dia tidak mampu berjalan pada jalan yang lurus, pada ayat yang pertama dalam surah ini, ketika seseorang tidak mampu berjalan pada jalan yang lurus, bermakna dia mengambil jalan yang bengkak-bengkok. Jalan yang bengkak-bengkok ini biasanya dihasut atau dibawa oleh hasutan-hasutan yang datangnya daripada dalaman seseorang ataupun dari luaran. Maknanya dia ada banyak potensi pengaruh-pengaruh yang membuatkan seseorang individu itu terkeluar daripada jalan yang lurus. Dan inilah yang diulang dalam surah ini kembali, dalam surah Al-Kahfi, cerita ataupun pengalaman yang pernah meragut, ya, kenikmatan di saat berada di dalam syurga Allah Azza wa Jalla kerana ulah daripada syaitan ataupun iblis itu sendiri. Baik, kita lihat bagaimana kisah ini diteruskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 50. Allah firmankan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama.
Wa iz qulna, dan ingatlah ketika kami lil malaikah, perintahkan kepada para malaikat. Makna seluruh malaikat ketika itu Allah buat satu perintah. Bukan hanya kumpulan-kumpulan tertentu, tapi bila kalimah lil malaikah di sini perintah kepada semua malaikat. Makna kalau kita kenal malaikat, nama malaikat, contohnya kita kenal malaikat pencabut nyawa, malaikat penurun hujan, pemberi rezeki dan sebagainya, keseluruhan di sini bukan hanya segolongan tapi para malaikat, makna keseluruhan. Kalau kata para seluruh manusia, dia tak kisahlah yang duduk di kampung ke, yang duduk di negara Malaysia ke, yang duduk di negara Afrika ke, semua yang bergelar manusia. Di sini semua yang bergelar malaikat. Allah perintahkan satu perintah yang kesemuanya itu akan menerima perintah dari Allah, yakni malaikatis judu. Malaikatis judu li Adama. Yakni satu perintah di mana Allah suruh sujudlah kamu kepada Nabi Adam alaihi salam. Manusia yang pertama yang Allah cipta di antara makhluk-makhluk yang lain. Di sini tentang rahmat dari Allah SWT. Dengan makhluk yang agak berbeza daripada kumpulan-kumpulan yang sebelum ini ada. Malaikat ataupun jin, mereka tercipta dari bahan yang berbeza. Ya. Dibandingkan dengan manusia, bahan utamanya sangat jauh, bertolak belakang. Bila mereka tercipta daripada cahaya, daripada yang bersinar, sedangkan manusia Adam, Nabi Adam, manusia yang pertama, kita dicipta daripada segumpal tanah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan keizinan ketika Allah sebut kun fayakun. Maka berlakulah apa yang tidak boleh difikir oleh makhluk, berlakulah boleh apa saja yang Allah kehendaki. Lalu dalam keadaan itu Allah perintahkan makhluk-makhluk yang sedia ada, yang punya level ketaatan yang sangat-sangat hebat. Pertama, malaikatlah. Allah suruh untuk melakukan satu perintah, yakni sujud. Sujud di sini dalam tafsir Jalalain ya, ataupun tafsir yang lain, dia bukan sujud seumpama macam kita sujud seketika salat. Ya, kalau ketika salat kan kita sampai kepala sampai ke tanah, buntut kita punya buntut ni naik ke atas. Itu sujud yang kita buat ketika sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini sujud yang dimaksudkan adalah penghormatan. Penghormatan di sini kita boleh tengok seumpama kepala yang ditundukkan sedikit sebagai rasa hormat, rasa kita menghargai seorang, kan? Tapi bagi makhluk yang dicipta jauh lebih menurutnya jauh lebih mulia, ini satu perkara yang agak payah. Contohnya kalau kita manusia lah, ini kita sebelum kita tengok pada realiti yang sebenarnya pada kisah ini, kalau kita sahaja pun, contohnya kita duduk dekat Elmina dah lama, dah bertahun, kita abang long kawasan. Tiba-tiba ada orang baru datang. Lepas tu diperintahkan seluruh penduduk Elmina, kamu tabik dia, kamu hormat dia ni. Ini kita budak baru, tak tahu apa nak berlagak. Memang taklah, kamu kena hormat kami lebih tua, kami lebih. Biasa kan naluri keegoan itu mesti ada kan. Ego kita tu mesti akan muncul kan. Budak baru nak minta dihormat. Memang taklah, kamulah kena hormat kami ni orang lama ni. Biasakan macam tu. Tapi tidak pada malaikat. Malaikat menjadi makhluk yang paling taat, yang tidak pernah banyak untuk menidakkan perintah. Jadi kalau Allah perintah dia itulah dia. Dia tidak akan berdolak dalih dengan itu. Tapi pada surah Al-Baqarah kan,
sebelum Allah cipta malaikat, mereka macam bagi pendapat, bukan membantah apa yang Allah nak buat, tapi dia bagi pendapat kan. Kenapa nak cipta, kenapa harus ada manusia? Bukankah manusia tu nanti sukanya mereka ni buat kerosakan? Tak cukup ke kami yang sentiasa telah mengabdi, telah buat, telah macam apa perlu lagi ke manusia itu, makhluk yang bernama manusia dicipta? Tidakkah mereka nanti akan buat kerosakan? Tapi jika Allah dah beri qalu la ilma lana, ketika malaikat sebut qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ketika Allah dah cipta Nabi Adam alaihi salam, ketika dah diberikan ilmu pelbagai-bagai, malaikat faham dan mereka mengisytihar bahawa la ilma lana, kami tak tahu, illa ma 'allamtana, kecuali kamu beritahu ya Rabb. Jadi kami ni punya kekuatan, kami punya batasan yang tak boleh nak melepasi apa yang diingini dan ingin dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka patuh. Dalam surah Al-Baqarah itu kan penjelasannya agak panjang sedikit. Kalau di sini kita hanya dapatkan satu ayat ini, tapi pada surah Al-Baqarah itu kan ceritanya agak panjang bagaimana mereka menyedari bahawa manusia yang namanya Adam ini luar biasa. Benda yang tidak Allah ajar kepada para malaikat diajar kepada seorang yang baru saja dicipta, tapi banyaknya ilmu Allah dah beri pada manusia itu yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika ada perintah hormat dia, mereka faham, mereka sedar kerana kedudukan, walaupun orang baru, orang yang kata masih bau jagung-jagung, kalau kita kata ini budak ingusan ni lagi, ini budak baru ni, tapi mereka dah tahu kualitinya, kualiti ciptaan Allah yang bernama manusia itu yang telah dibekali dengan pelbagai-bagai ilmu yang tidak diajar ketika itu kepada para malaikatnya. Mereka sedar ketika ada perintah, dan yang merintah ni siapa? Allah. Sujud, hormat. Mereka sami'na wa ata'na. Ini adalah perangai yang baik kepada mereka yang menganggap terbaik dia. Contoh, saya ni kan orang lama, saya ni kan tak. Tapi jika perintah itu dan realiti sebenar, kenapa kita kena hargai dia? Rupanya memang ada kelebihan yang kita kadang belum ada, ataupun memang layak pun dia dihargai sebab dia telah memberikan satu pencapaian yang kita belum dapat pun, kita belum buat pun. Sehingga orang yang menghargai satu perintah, dia kategori orang yang sami'na wa ata'na, dengar dan patuh. Ini orang yang baik. Dan malaikat mencontohinya. Bagaimana Allah suruh sujud, hormat, dan keseluruhan, tidak ada bantahan ketika itu. Karena tidak ada disebut illa wahidan, isnan, seorang, dua, tiga yang membantah, tak. Yang hanya Allah sebut, Allah highlightkan di sini, illa iblis. Tidak ada seorang pun yang melawan kecuali yang bernama fasajadu illa iblis. Kecuali si iblis yang terlaknat ini. Padahal dia dari golongan yang sama. Apabila diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla, keseluruhan malaikat adalah patuh. Tapi yang bernama iblis ini sahaja yang sedikit bengang, kata-kata sedikit tidak boleh terima dengan akal. Macam kita sebut tadilah, dia budak baru. Sedangkan kalau iblis ni, aku ni dah lama dah duduk di syurga dan ibadat aku paling banyak dan paling lama. Padahal dulu dia adalah sama dengan kedudukannya dengan malaikat. Maknanya sama. Cuma beza kedudukan ataupun hanya beza beberapa tempat. Padahal pada masanya itu mereka kedudukannya adalah di syurga Allah Azza wa Jalla. Ya, iblis. Namun ada orang sekarang timbul persoalan. Dia kata iblis. Sekarang timbul soalan, dikata selalu ditimbulkan. Adakah iblis dari kalangan malaikat? Ditanyakan. Sebab
Allah suruh sujud, Allah suruh hormat Nabi Adam, yakni iblis dan malaikat. Kan? Mana adakah iblis itu dari golongan malaikat? Jadi ada beberapa jawapan. Karena ayat Al-Quran contohnya seolah-olah iblis itu dari kalangan malaikat, contoh kan. Sebenarnya kata iblis adalah, kalau kita tengok di sini ada beberapa catatan. Iblis bukan daripada kalangan malaikat. Ini kita kena pisahkanlah, maknanya dia ciptaan dia dicipta, malaikat pun dicipta dengan keadaan yang berbeza. Kenapa? Karena itulah dia boleh tidak taat kepada Allah. Kalau dia malaikat, dia akan masuk dalam golongan yang taat. Karena dia betul-betul benar-benar dia menolak perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia memilih, dia ada pilihan untuk menolak karena dia bukan jenis malaikat. Macam manusia sama juga, macam manusia. Manusia sama contohnya, tapi keimanan yang berbeza-beza. Tapi kalau untuk bangsa jin, maka jin dia adalah daripada pilihan untuk tidak taat di sini. Dia bukan dari kumpulan, dia bukan daripada golongan malaikat. Dia bukan golongan malaikat, maknanya dia ada khas dia sendiri. Di kumpulan dia sendiri. Jin ni masuklah syaitan, masuklah iblis. Mereka lah kumpulan-kumpulan dia. Jin, iblis, syaitan, itu geng-geng. Cuma beza kalau kita kata kalau dia ni negeri, kelahiran negara tu contoh kan. Tapi tetap saja dia satu kumpulan. Tapi malaikat dia lain. Dia tak sama dengan jin. Kalau sama, dia mestinya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat terpelihara, malaikat patuh kepada Allah. Tapi jin ni, syaitan, iblis ni, dia punya pilihan. Walaupun dia di syurga ketika itu, tapi saat ketika berada di dalam syurga Allah Azza wa Jalla, kerana dia punya penyakit dalam hati, tidak boleh terima keadaan orang baru untuk dihormati, padahal dia tahu kelebihan tersendiri ada pada Nabi Adam. Dia tidak mampu kerana keegoan ataupun penyakit dalam hati disebut takbur. Maka ketika itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, kana minal jinni. Di sini iblis itu adalah dari golongan jin. Ini. Di dalam ayat ini Allah jelaskan. Kalau ada orang tanya iblis itu di kumpulan mana? Kita boleh samakan dia. Ayat ini menjawab bahawa iblis itu adalah jin. Dari bangsa jin. Dia tidak dari bangsa malaikat. Inilah jawapan kepada persoalan sama ada iblis dari malaikat atau tidak. Dia adalah bapa kepada jin-jin yang ada. Kalau kita kata macam itu. Iblis adalah pemimpin daripada jin-jin yang ada pada ketika ini. Sehingga iblis ketika itu berada di syurga Allah, masih lagi dalam keadaan boleh beribadat dan ibadatnya sangat banyak. Tapi sayangnya Nabi Adam hadir dan disuruh untuk bersujud saja hormat. Iblis dan keturunannya tidak mahu meraihkan kehadiran Nabi Adam kerana melihat asal usul daripada mana manusia itu. Ini yang kita takutkan, kita membeza-bezakan, ya, kita membanding-bandingkan. Aku kaya, takkanlah aku nak bergaul dengan orang miskin, jatuhlah label aku. No. Soalan ini terjawab bila seorang yang bertanya jin iblis itu kumpulan mana? Dia adalah kumpulan jin yang mana iblis adalah kepala daripada jin-jin yang ada. Sehingga jin masih ada berpotensi untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana tidak semua jin itu punya pilihan untuk tidak beriman. Ada, bahkan kita boleh lihat masjid jin. Tapi sekarang wallah alam ada lagi ke tidak? Dengar-dengar dah dirobohkan dah masjid jin tu. Ketika kita pergi umrah hari tu masih ada lagi, tapi sekarang wallah alam. Mungkin
mungkin sudah diroboh ataupun sudah dibesarkan ya. Masjid Jin kan ada sejarahnya bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun mengislamkan mengislamkan para jin di dalam masjid. Ramai maknanya jin-jin yang bersyahadah kepada Allah, bersyahadah untuk masuk kepada agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga iblis terlaknat. Puak-puaknya tidak semuanya. Tapi jangan sampai walaupun ada jin yang kata beriman ataupun jin yang Islam, janganlah kita sampai nak berkawan pada jenis yang berbeza itu. Sebab kita takut kita tak mampu untuk menerima cara hidup mereka dengan cara hidup kita tak sama langsung. Kan? Mereka dibenarkan boleh sampai melepasi zaman, makna dia boleh menembusi mana-mana ruang yang tidak dibenarkan pada manusia, dia boleh. Sehingga takut-takut kita terjerumus kepada benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi mereka ada alam mereka sendiri dan kita juga ada alam kita sendiri. Jadi berkawan saja pada sejenis yang boleh dilihat, yang boleh ditengok, dicakap dan sebagainya, dan janganlah berbaur dengan kumpulan-kumpulan yang tidak senada dengan kita. Takut-takut kita tak boleh nak terima cara hidup mereka dengan cara hidup kita. Tapi pastinya di sini bahawa iblis adalah menolak untuk melakukan penghormatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh kita bayangkan ketika perintah itu datang daripada Allah, dengan sengaja dan dengan kesedaran yang tinggi dia melawan dan tidak mahu mengikut apa yang Allah minta untuk dibuat. Berhujjah di sini bermakna bagi siapa sahaja yang pada hari ini di dunia ini yang tahu itu perintah Allah, yang tahu itu datangnya daripada firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dah diperintah. Siapa yang merintah? Allah. Manusia ambil kerja iblis juga nak tidak mahu untuk mendengar cakap. Apa yang akan berlaku? Kesudahannya apa? Kita tahulah. Kesudahan iblis yang tidak mahu mendengar perintah dari Allah. Perintahnya cuma untuk hormat. Hormat ni maknanya akan berlakulah satu mengikut perintah untuk menghormati makhluk yang sedang Allah cipta sebagai rasa hormatnya nanti akhirnya juga kepada Allah. Tetapi itu pun tak mampu. Ini kan pada manusia hari ini, siapa yang tidak mampu lagi dan belum ada keinginan untuk mengikut apa yang Allah perintah. Sujud, salat, contoh kan. Dengan sengaja dia tak nak buat ni, tak naklah. Ni belum mampu, nantilah kalau ada panggilan, kalau ada seru, kalau ada. Boleh kita pastikan perangai itu dia copy paste apa yang pernah dibuat oleh syaitan yang terlaknat. Na'udzubillah, kita khawatir jika kita tidak sempat untuk mengisytiharkan pengakuan di hadapan Allah, kita asyik membangkang saja perintah itu. Kalau iblis dah pasti, dah confirm dah, memang dia terlaknat hingga akhir hayatnya. Dia menjadi bahan api neraka yang paling utama disebabkan satu je, tak nak dengar perintah yang di saat itu, sujud, hormat. Asbab itu terlaknat dia selama-lamanya. Kenapa? Dia isytiharkan alasan dia kenapa dia tidak mahu menghormati. Pada surah Al-Baqarah itu ya. Karena dia kata khalaqtani min nar, kalau dalam surah Al-A'raf pun juga disebut khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Manalah mahu saya nak sujud dengan makhluk yang jauh lebih rendah dari saya. Hormat dia, taklah saya ni mulia, saya ni kamu cipta daripada api, padahal dia pun dicipta juga, bukan dia pencipta. Bongkak pula dengan apa yang sedang dilabel-labelkan kepada dia. Saya ni golongan kayangan ni, dia golongan bawahan.
Saya daripada api yang menyala-nyala, bercahaya, cantik, indah. So, dia tanah bau busuk. Dia cuba untuk melihat kepada kondisi manusianya, bukan pada apa yang Allah cipta. Akhir kecundanglah iblis itu, masuklah di dalam perangkap, di mana perangkap itu akan membawa kepada kemusnahan akhiratnya. Dah baik-baik duduk dekat syurga, dah baik-baik dapat nikmat pelbagai-bagai, tapi perangai itu ditunjukkan sehingga Allah murka dan terlaknat selama-lamanya. Dan iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia telah menderhaka, Allah sebut, atas apa? Perintah Tuhannya. Makhluk yang bernama iblis dari golongan jin itu telah pun melakukan jenayah, yakni melanggar atau menderhakai perintah Tuhannya. Allah sebut dia dah jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat kerana sanggup dengan kesedaran yang tinggi meninggalkan perintah Tuhannya. Padahal kalau kita boleh kata apalah sangat, cuma hormat je. Tapi jika hati telah ditumbuhi dengan penyakit, hormat ke tak hormat ke memang tak boleh nak buat. Sama jugalah jika kita sedang berpenyakit pada diri hari ini dekat dunia, golongan manusia ketika perintah salat itu disuruh, sukar walaupun hanya beberapa minit sahaja untuk buat. Inilah perumpamaan yang boleh kita dapat, boleh kita fikir, ya Allah, padahal masa yang dipinjamkan oleh Allah 24 jam, untuk bekerja boleh pula berjam-jam, untuk melayari dengan Facebook bagai-bagai itu boleh pula menghabiskan masa, untuk berdiri tegak lurus menghadap kiblat atas perintah hanya beberapa minit. Kalau saya kira, saya pun tugas imam subuh, imam dekat surau dekat rumah ni, saya selalu akan tengok jam bila saya mula berdiri, lepas tu bila saya habis salam. Kira-kira tak sampai, kadang kalau hari Jumaat lebihlah 10 minit. Kalau hari biasa tak akan lebih daripada 10 minit. Itu solat berjamaah yang bacanya secara tartil, ya, dan teraturlah kita punya berjamaah. Dari mula berdiri sampailah ke salam, tak melebihi dari 10 minit. Kalau solat sendiri, lagilah. Kita pula lajunya macam baru beli kereta Ferrari, laju. Kalah kalau ada dekat meter tu 250 km per jam, kita nak tekan sampai seumpama itu. Laju, tak sampai 5 minit pun dah salam dah. Boleh berlaku. Kenapa? Kerana itulah mengikut pada kadar kemampuan kita. Tapi sayangnya ada juga yang tidak mampu lagi untuk buat, walau hanya 5 minit diperuntukkan untuk satu waktu. Adakah itu satu jenayah? Pastinya. Kerana sama juga boleh dikatakan fafasaqa an amri rabbih. Boleh dikatakan mereka ini juga telah menderhakai perintah Tuhannya. Kita kena istighfar banyak-banyak. Ya, tambah lagi macam disebutkan dalam mukadimah kita tadi oleh tuan moderator kita, bagaimana Allah uji kita dengan kepayahan, dengan kesedihan, kesusahan. Allah ambil yang kita telah usahakan bertahun, sekelip mata, hanya beberapa minit, beberapa jam, usaha yang bertahun, yang memerlukan usaha yang sangat banyak, Allah ambil dengan seketika sahaja. Luluh lantah negeri yang kita kata negeri yang paling moden, kalau kita kata negeri yang paling aman, negeri yang paling banyak taman, contohnya, menjadi satu bencana yang di luar daripada nalar manusia akal biasa.
Tapi itulah hakikatnya. Karena kita tiada kuasa. Kuasa mutlak hanyalah milik Allah yang Maha Esa. Sehingga sesiapa sahaja yang berani mengikut langkah iblis untuk mengkhianati perintah, maka macam-macam bala yang Allah boleh turun. Salah satunya pada iblis ini terlaknat dan terkeluar daripada pelbagai-bagai nikmat di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Langsung dari tinggal di situ, dibuang dari negara, langsung ditempatkan di tempat yang paling buruk, yakni neraka Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah macam gini, kita dihukum, dibuang. Bila dah dibuang negara, tak diakui dah warga negara kita. Kita dah disenarai hitam, nama kita dah tak ada sebagai warga negara. Kan sakit? Dahlah dulu sedap-sedap duduk di Malaysia, contohnya rumah pun dah besar, duit pun dah banyak. Tapi derhaka pada penguasa. Membuat satu perkara yang memang tak boleh dimaafkan oleh hukum negara tersebut. Disenarai hitamkan nama kita, dikeluarkan dari warga negara, dicampaklah kita ke satu negeri yang di dalamnya hanya negeri yang paling menyusahkan. Contohnya, disusahkan dengan pelbagai hukuman di dalamnya, sampailah kita berakhir sampai bila-bila. Pastinya kita akan menangis, menyesal, tapi sayangnya tak boleh nak dipatah balik. Begitulah kehidupan jika di dunia ini mengikut perangkap daripada iblis yang terlaknat, disebutkan mereka derhaka kepada Tuhannya. Bila derhaka, apa yang berlaku, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Maka Allah ingatkan, apakah patut kamu, Allah sebut, mengambil iblis dan keturunannya aulia sebagai pelindung kamu, min duni, selain daripada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Wajar ke kamu dah hidup dekat dunia ni? Kita cerita Nabi Adam AS setakat itu. Setakat di mana Allah mengisytiharkan bahawa malaikat saja yang mahu buat. Iblis dari golongan jin tak nak. Lalu menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Dah si penderhaka ini yang Allah label sebagai terlaknat ini, adakah kamu mahu mengambil dia, yakni iblis tadi, syaitan tadi, jin yang tidak beriman tadi, keturunan-keturunannya. Di sini Allah besarkan iblis dan keturunan-keturunannya. Iblis ni sekali beranak banyak, kan? Sekali dia buat banyak jadinya. Contoh saja. Sehingga keturunan-keturunannya mereka masih beranak pinak juga, berarti kita ada isteri, ada suami dengan cara yang halal. Iblis yang terlaknat tak boleh nak membenahi ketika kita berada dengan tali yang halal. Tapi jika yang haram, dia ikut sekali tumpang. A'udzubillah. Dan iblis punya keturunan yang sangat ramai. Keturunannya tidak habis sampailah hari kiamat. Berakhirlah, barulah mereka habis. Itu pun yang paling akhir mereka baru dicabut. Dalam cabutan yang sangat menakutkan dan menyakitkan. Jadi sekarang ni mereka masih beranak pinak. Keturunan yang Allah sebut, wa dzurriyyatahu, dan keturunan, masih kamu mahu ke ambil dia dengan keturunannya sebagai aulia kamu, sebagai pelindung kamu, min duni, bukan aku. Kalau adalah manusia yang bersubhat dengannya, dengan iblis, mengambil iblis sebagai pedoman, sebagai penguat atau pembantunya, maka ketika itu dia telah mengambil satu jalan di mana Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada manusia, dia tu makhluk terkutuk. Dan bahkan Allah sebut, wahum lakum adu.
Sedangkan mereka adalah musuh ketat bagi kamu. Macam mana musuh boleh kamu jadikan kawan? Sedangkan dengan Allah pun dia berkhianat. Dengan Allah yang menciptanya pun dia jahat. Ada hati kamu nak berkawan dengan yang dibenci oleh Allah. Sedangkan Allah mampu mereka derhaka. Ini kan pula kamu yang tidak ada apa-apa di mata mereka. Yang hanya mereka tengok kita ni sebagai satu musibah aja bagi mereka. Kan kita selalu dengar kan, kalau aku dah benci dengan bapa engkau, keturunan kau pun aku benci. Tuan-tuan, pernah kita dengar gitu kan. Iblis tengok kita macam itulah. Dah dengan Nabi Adam dia benci, dengan keturunan-keturunannya sekalipun dia akan benci. Itu yang dia bersumpah di depan Allah lagi. Saya akan pastikan semua keturunan Adam untuk bersama-sama denganku di neraka nanti. Allah sebut, okey kamu cubalah. Kamu tak akan mampu kalau mukhlisin. Kalau manusia tu ada nilai ikhlas dalam diri dia, kau tak akan mampu nak tembus untuk menghalang, untuk menggoda dia. Kita berharap ya tuan-tuan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah isytiharkan syaitan sahaja, iblis sahaja yang tidak mahu dengar perintah Allah. Dan iblis itu dari golongan jin. Makna keturunannya mereka itulah sepapat, sepupu sepapatnya itulah dia. Keluarga mereka, iblis, jin, syaitan, itu semua. Geng-geng dia semua. Dan dia tak nak dengar perintah Allah, apa yang Allah akan minta kepada manusia supaya berhati-hati. Jangan ambil dia sebagai pelindung, sebagai kawan. Jangan cuba-cuba untuk berkawan dengan golongan mereka. Kerana tidak boleh. Kita tak selevel dan kita tak boleh nak mengikut rentak gaya hidup mereka dengan rentak gaya hidup kita. Usahakan dengan lain jenis makhluk. Dengan sesama kita pun kadang kita tak boleh nak ikut sangat. Orang kaya, dia punya gaya hidupnya berbeza. Kita yang biasa-biasa nak ikut dia, sampai hutang keliling pinggang lah. Dia boleh pergi sana sini, dia ada rumah besar, kereta banyak. Kita pula satu kereta nak ikut gaya dia, paksa pinjam alung apa semua pun kita dah terseksa. Ini kan pula dengan makhluk yang memang Allah dah siap-siap bagi tahu. Dia musuh ketat kamu. Macam mana boleh jadi kawan? Memang tak akan boleh jadi kawan. Yang ada kamu akan diperalat dia. Yang ada kita ni akan diperbudak oleh syaitan, oleh jin. Sehingga kita kena berhati-hati. Allah buka kejahatan mereka dan Allah ulang lagi. Dalam ayat yang lain, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwasanya mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Di sini Allah sebutkan wahum lakum adu. Sedangkan mereka adalah musuh ketat kamu. Bagaimana kamu boleh kawan dengan musuh? Takkan boleh. Apa yang berlaku? Bi'salil zalimina badala. Itu adalah seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang zalim. Allah. Jadi orang yang zalim, dia sukalah berkawan dengan geng-geng dia. Sekepala kot, sama satu hobi. Hobi menipu, hobi berkhianat. Syaitan pula memang punya sifat-sifat kejahatan. Macam ngam aja. Nak buat perkara jahat tu dimudahkan saja pada pandangan kita. Siapa yang nampakkan mudah itu? Syaitan. Dia cantikkan apa benda yang buruk. Dan dia burukkan apa benda yang baik. Jika kita mengikut telunjuknya, itulah yang ada pada pandangan kita. Itu kalau orang yang dah, kita mungkin pernah dengar kan, ada orang yang berkawan dengan iblis, ataupun kita tengoklah cerita-cerita yang wallahualam, tapi macam nak buat andaian kan, ada orang yang bagi makan makanan itu nampak busuk. Secara pandangan orang-orang yang beriman nampak busuk. Tapi bila pandangan orang yang tengah dimainkan oleh syaitan, itu nampak wangi, nampak cantik, nampak indah, nampak sedap. Ada kita boleh tengok macam kisah-kisah yang selalu kita tengok itu kan.
ulat tapi nampak macam mi goreng sedap. Contohnya. Ataupun nampaknya cantik. Dia saja nampak cantik. Tapi orang lain tengok, ya Allah, menakutkan dan sebagainya. Permainan yang dibuat oleh syaitan, indah nampak buruk bila kebaikan, keburukan, kemaksiatan nampak indah oleh pandangan manusia yang sedang diperangkap oleh syaitan yang terlaknat. Di sini disebut bi'salil zalimina badala, itu adalah seburuk-buruk pengganti bagi orang yang zalim. Sesiapa yang mengikut jejak langkah syaitan yang terlaknat, dia akan membawa satu padah di mana dia telah membuat kezaliman. Orang yang zalim akan menerima azab di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita bacanya surah ini, dengan kita berazam untuk tidak mengulangi sejarah yang sama, di mana ketika ada perintah, janganlah mengikut apa yang pernah dibuat oleh syaitan. Apa yang dibuatnya melanggar dan tak nak buat, kita selalu boleh taklah nak ikut apa yang pernah dibuat oleh mereka. Kalau boleh, kita nak buat macam para malaikat yang sami'na wa ata'na. Kalau Allah suruh solat, tak payah banyak cerita, tak payah banyak songeh, tak payah banyak alasan, saya tak mampulah. Allah dah nisbah dulu siap-siap sebelum perintah itu dihadirkan kepada kita. Kalau sekiranya pun salat itu tidak dikurangkan, jauh lebih mungkin, naudzubillah, kalau sekiranya tak ada pengurangan dulu yang 50 tu, entah saya sanggup pun tak tahu saya. Sanggup pun tak sanggup saya untuk buat 50 waktu, 50 kali dalam sehari itu. Ya Allah, beratnya. Tapi Allah sayang 5 kali je. Kalau kata 5 waktu itu adalah 1 kali solat 5 minit, baru 25 minit. Kalau 1 kali solat adalah 10 minit, kali 5 baru 50 minit. 50 minit tak sampai 1 jam yang hanya diperuntukkan untuk sehari. Tengok movie India 3 jam terbeliak mata. Tengok filem-filem terbaru yang baru-baru ni. Di Pawagam dah keluar. Siap beratur nak beli tu pun dah sejam. Nak duduk tunggu sampai filem tu terbuka dah beberapa minit. Uish. Ini hanya 1 jam lah kita kata dalam 24 jam masa yang ada diperuntukkan lah untuk ibadat. Biar kita tidak tergolong kepada kumpulan orang yang melakukan kezaliman di sisi Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah buka lagi apa perangai-perangai dan apa yang kita perlu tahu tentang syaitan, supaya kita tidak masuk dalam perangkapnya. Dalam ayat 51 Allah sebut, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Tidaklah aku persaksikan pada mereka, yakni syaitan-syaitan itu, kejadian penciptaan langit dan bumi. Semasa Allah menjadikan alam ini dulu, ini nak beritahu ni, Allah beritahu. Jadi kalau kata jin boleh menembusi dan boleh menengok apa yang berlaku, sedangkan Allah beritahu di sini, aku tak saksikan, aku tak biarkan tu syaitan, tu iblis tu tengok waktu kerja buat langit dan bumi ni. Kalaulah sekiranya dia tengok waktu itu, dia tahu selok-belok dunia ni, dan dia tahu mana lemah, mana tu, jauh lebih mudah dia untuk mengelabui manusia. Yang dia tak tengok saja pun kejadian bumi dan langit itu pun, dia mereka-reka cerita supaya manusia terpengaruh. Tapi Allah nak bagi tahu, dia tak tengok. Tak diizinkan oleh Allah waktu proses penciptaan langit dan bumi. Semasa Allah cipta, tidaklah dipersaksikan iblis dan syaitan itu. Tidaklah Allah panggil dan tunjuk pada mereka bagaimana mula-mula dijadikan alam ini dahulu. Allah tak tunjuk. Lepas dah siap alam pun Allah tak panggil mereka untuk tengok.
Dari proses pembuatan sampai proses tercipta, dah cantik, dah jadi, Allah tak panggil dia untuk tengok tu ciptaan saya langit, tengok tu ciptaan saya bumi. Tak. Allah tak faham dah perangainya. Dan Allah tidak perlu pun tunjuk kepada mereka kerana mereka juga adalah hamba. Tidak lebih dari itu. Apa khasnya mereka? Apa istimewanya syaitan? Dia tak perlu pun diisytihar, tak perlu pun dibagi tahu. Dan memang dia bukan nak duduk di situ. Bukan dia akan duduk di situ. Tak ada gunanya untuk diberitahu kepadanya. Tapi dengan datangnya Nabi Adam alaihi salam, penduduk yang bakal menerima satu titah untuk diletakkan di bumi nanti. Di situlah permulaan di mana ketika ketidaktahuan dia pasal dunia yang Allah cipta, pasal langit yang Allah cipta, sehingga dia tidak ada informasi. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam pun pergi Mi'raj, dia tidak boleh menembusi pada mana-mana langit yang ketika itu telah diharamkan kepadanya untuk mendengar. Jadi benda-benda gaib selepas itu dia tak boleh nak tahu. Kalau ada orang yang cuba bersubahat dengan syaitan, kononnya tolong tengokkan benda apa, itu sebenarnya adalah hasutan dan mainan ataupun tipu daya yang dimainkan oleh syaitan yang terlaknat. Bukankah dia boleh menembusi, tapi Allah sendiri bagi tahu dia tidak dibenarkan untuk tengok apa yang Allah cipta ketika itu langit dan bumi. Maknanya pengetahuan dia pada langit dan bumi ini tak ada langsung. Dia tidak didedahkan bagaimana dunia ni, bagaimana langit itu, dia tidak didedahkan dan tidak ditampakkan kepadanya pun. Sehingga ketika dia dicampak pun di bumi, dia meraba-raba dan mereka-reka. Dan kita pula terpedaya. Itu yang macam mana? Sebab dia punya, kalau orang marketing kan, dia punya daya tarik untuk mengelabui itu sangat-sangat mantap. Kalau siapa nak belajar ilmu marketing, boleh belajar dengan cara bagaimana rayuan tipu daya syaitan yang terlaknat. Maksudnya siapa nak menipu cara ni, tapi kita taklah seumpama itu. Kita tak naklah mengambil ilmu yang tidak betul. Orang yang menipu melalui perjalanan-perjalanan yang digunakan pakai dengan syaitan yang terlaknat ini, mereka boleh dikategorikan sedang mereka-reka cerita, macam menilik-nilik. Kalau betul-betul lah, tak betul, sudah. Dan syaitan pula pun memang dia telah mengaku dalam surah Ibrahim juga, dia ketika Allah Azza wa Jalla ingin menghukum manusia, dan manusia itu pula ingin mengadu kepada Allah ni sebab syaitan lah dulu dia goda aku. Syaitan kata dengan kalimah yang mudahnya, siapa kata aku suruh engkau buat? Aku cuma macam pujuk-pujuk je. Yang buat tu engkau, yang buat keputusan tu engkau. Engkau jangan bawa nama aku di sini. Aku nak seksaan ni pun berat ni. Jangan tambah-tambah lagi engkau bawa aku. Memang taknya. Dia nak lepas tangan. Dia tak nak dibebankan lagi sebab hukuman dia pun dah berat. Dia kata aku dulu cuma pujuk je. Buatlah. Pada keputusan tetap pada manusia itu. Di situ dalam surah Ibrahim ada disebutkan bagaimana cara syaitan nak lepas daripada Allah nanti ketika di padang mahsyar, ketika di akhirat untuk pertanggungjawaban atas godaan-godaan yang dia buat. Dia jawab macam tu. Saya tak suruh dia, saya cuma goda je. Sebab saya pun takut dengan Allah. Dia pun takut dengan Allah. Dah dilaknat macam tu, ego juga dia kepada Allah. Ini kan kita, ya, Masya Allah, jangan sampai kita mengambil jalan mudah, yakni mengikut pada mana-mana syaitan dan iblis yang cuba untuk mengelabui kita. Padahal Allah dah jelaskan, dia pada saat diciptakan langit, diciptakan bumi, Allah tak panggil dia pun. Dah siap pun Allah tak tunjuk dengan dia. Bagaimana bentuk? Siapa yang diajarkan? Nabi Adam alaihi salam. Makhluk yang Allah cipta yang bernama Adam itulah diajarkan
asma, nama-nama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Selepas Allah ajarkan keseluruhan dengan apa yang ada pada langit dan bumi. Allah ajar pada Nabi Adam. Ilmunya melangkaui daripada mereka. Bahkan iblis sendiri Allah isytiharkan. Dia tak tahu pun ada namanya bumi, ada namanya langit. Dia tak tahu pun ciptaan itu dan bentuk ciptaan itu pun dia tak tengok. Allah tak bagi tengok. Tak ada guna pun bagi dia nak tengok pun. Sebab dia tak ada kuasa dan tidak ada pengetahuan di dalamnya. Begitu datang Nabi Adam, begitu keluar saja Nabi Adam, begitu disuruh oleh Allah sebut hingga Z disebut oleh Nabi Adam. Semuanya tertunduk, Masya Allah, kuasa Allah. Tapi iblis macam terasa egonya. Alamak, manusia ni makhluk pertama ni dah banyak pula pengetahuan dia. Sehingga kecemburuan itu, sakitnya hatinya dengan melihat ciptaan baru tapi lebih hebat. Sehingga penyakitnya muncul. Di sini sebagai lagi, kalau kata sebagai pengetahuan pada kita bahawa syaitan tidak punya kuasa untuk menembusi kekuatan untuk keluar daripada batasan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang gaib adalah reka-reka. Kalau dia kata dia tahu, itu adalah semata-mata atas cubaan. Macam kalau kenalah, tak kena, kamulah yang tertipu. Manusia itulah yang tertipu. Gitu. Ya. Dan begitu juga wala khalqa anfusihim, dan tidaklah juga diperlihatkan penciptaan diri mereka sendiri kepada mereka. Waktu dicipta pun mereka tak tengok pun bagaimana cara Allah menciptakan. Usahakan bagaimana Allah cipta langit dan bumi. Allah cipta dia pun dia tak tahu macam mana caranya. Itu nak belagak lagi. Proses kejadian dia pun dia tak tengok. Tapi kerana kesombongan, dia menganggap dia tercipta dari bahan yang levelnya agak tinggi, kualitinya agak hebat, sampai dia menganggap dirinya mulia. Tapi dalam surah Al-Kahfi ini Allah jelaskan. Kalau dalam surah yang lain itu Allah jelaskan bagaimana keangkuhan dia. Tapi di sini Allah jelaskan bagaimana proses terhadnya pengetahuan iblis itu. Tidak adanya akses untuk dia mengetahui benda-benda yang di luar daripada jangkauan manusia, jangkauan mata dia. Maknanya terbatas juga dia. Dia tak ada kuasa untuk melepasi benda-benda yang gaib, yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat. Bahkan Allah sebut, lemahnya tu iblis tu, lemahnya dia tu, sampai hatta ciptaan Allah cipta dia pun dia tak tahu. Kamu boleh tahu. Siapa kata boleh tahu? Sedangkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, hatta Nabi Sulaiman dah diwafatkan oleh Allah, tapi kerana kata Nabi Sulaiman alaihi salam, kamu kena buat benda kerja itu sampai Nabi Sulaiman diwafatkan, tapi dia masih duduk dan pegang tongkat. Bila tongkat itu mulai dimakan oleh kayap, dimakan oleh binatang yang boleh memakan kayu tu, di situlah baru ditertawakan oleh binatang itu. Blis. Gitu. Tan. Apa lagi kau buat ni? Sulaiman suruh kami buat. Sulaiman dah lama lah meninggal. Gitu. Pun meninggalnya Nabi Sulaiman dalam keadaan itu pun iblis tak tahu, syaitan tak tahu. Barulah dia berhenti buat, sebab dah tengok Nabi Sulaiman dah lama sebenarnya meninggal, dan saat kayu itu menelan tongkat dia yang sudah direput oleh anak-anak itu, barulah dia sedar. Dan itu pun prosesnya lama, sebab ada yang beritahu. Kalau tak ada beritahu, sampai bila-bila mungkin iblis itu akan terus buat kerja yang apa disuruh Nabi Sulaiman AS. Ini yang membuatkan kita kena berhati-hati. Yang ada orang yang berkawan dengannya, kenalah minta perlindungan daripada Allah SWT. Dan jika kita dihantar, sihir ada.
perbuatan iblis ni ada yang boleh menembusi sebab dia memang makhluk yang halus. Hatta kita punya urat yang aliran darah ni dia boleh masuk. Kan? Dia boleh masuk. Tapi kita tahu dia sebatas itu sahaja. Kekuatannya tetap illa biiznillah. Kalau Allah tak izin, tak berlaku juga. Tapi jika pun berlaku, kita kena kuatkan diri untuk meminta kepada Allah perlindungan yang lebih dahsyat. Kalau dia boleh buat kita dalam keadaan merana, tapi kekuatan Allah jauh lebih hebat, boleh bantu kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah dihantar sihir, maknanya dimainkan oleh guna-guna yang melibatkan perbuatan-perbuatan jin ini, perbuatan syaitan ini kan. Tapi ketika hubungan dengan Allah sangat rapat, Allah turunkan bantuan yang meleburkan ikatan-ikatan sihir tadi. Sehingga ketika kita berhubung dengan Allah hebat, kekuatan apapun yang cuba menghalang kita, yang cuba untuk merosak kita, ada cara untuk melepasinya. Walau kadang-kadang lama, walau kadang-kadang cepat, ia bergantung kepada kekuatan diri kita dan hubungan kita dengan Allah SWT. Tapi di sini kita nak tahu bahawa Allah dah beritahu, dia tidak ada kuasa, bahkan ketika penciptaannya pun, wala khalqa anfusihim, dia pun tak tahu cara bagaimana atau proses pembuatan dia pun dia tak tengok. Ini nak belagak lagi? Oh, tak boleh. Lagi, wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda, dan tidaklah pernah, di sini Allah sebut, dan tidaklah aku pernah jadikan syaitan-syaitan yang menyesatkan itu sebagai pembantu-pembantuku. Yang Allah beritahu ni, tak pernah sekalipun Allah gunakan mereka sebagai orang yang pernah ditugaskan untuk menolong kerja-kerja yang melibatkan tentang apa yang Allah ingin suruh. Sekalipun tidak pernah sebagai pembantuku, kata Allah SWT. Syaitan ni tak ada tugasan khas untuk menyampaikan sesuatu, tak ada. Allah tahu perangai dia mesti akan terserlah jika bila ada orang baru. Orang baru yang nampak macam tak level dengan dia, tapi punya ilmu yang jauh lebih daripada dia. Dan perangai ini boleh berlaku pada manusia juga. Macam saya sebut tadi, dah lama dia bekerja di situ, dah lama dia berkhidmat di situ, tiba datang orang baru, lebih muda darinya, lebih cekap dari dia, mulalah naik ke egoannya. Dan di sini berlakulah satu penyakit yang pernah dialami oleh syaitan yang terlaknat ketika melihat orang baru jauh lebih hebat dibandingkan dia yang telah lama berkhidmat. Perangai ini kita minta kepada Allah untuk dihindarkan supaya tidak berlaku lagi sejarah terulang kepada kita masalah yang sama yang pernah timbul pada saat dihadapkan untuk bersujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Allah bongkarkan di sini siapa syaitan yang dipuja-puja oleh manusia yang kurang iman, oleh manusia yang bersubhat dengan syaitan. Inilah syaitan yang lemah, yang Allah tak pernah bagi pun kebenaran, kepercayaan, walau hanya satu kali tugasan yang sangat ringan. Tak pernah Allah sebut di sini. Tak pernah Allah taruh kepercayaan kepada mereka. Sekali tugasan atau contoh, tolong ambilkan air masak macam kita kan. Tak mahu, tak berani, tak nak suruh sebab memang takkan boleh. Bila kita suruh air tu tak ke mana, cawan tak ke mana contohnya. Disuruh beli dekat kedai A, besok malam dia baru datang. Kita perlukan pagi ni contohnya. Memang tak boleh nak diakui dan dipercayai sehingga Allah tidak mahu memberi tugasan apapun kepada mereka. Perangainya sebab mereka tidak boleh diusik sedikit pun. Allah tidak pernah, di sini katakan, Allah tidak pernah menggunakan perkhidmatan jin-jin itu untuk membantu Allah SWT. Jadi mereka tiada kuasa. Sehingga kata-kata daripada firman Allah ini, atuda, digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk kepada otot lengan.
Mana otak lengan ni adalah simbol daripada kekuatan. Allah tidak mahukan menggunakan perkhidmatan kekuatan mereka. Sebab mereka tidak ada kekuatan. Mereka lemah. Yang kuatnya apa? Kuat membantah, kuat melawan, kuat melakukan perkara yang tidak diingini oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah tidak perlukan iblis dan syaitan untuk membantunya dalam penciptaan. Tak perlu khidmat mereka untuk bantu, tolong angkatkan batu-batu ni, tolong angkatkan tanah ni, tak perlu. Di ramai sahaja kita tidak tahu kerana ramai kita jauh daripada firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga masih ada di kalangan segelintir manusia yang mencuba-cuba bersubhat dan berkawan dengannya. Okay, kita teruskan 2 ayat lagi. Wa yauma yaqul, dan pada hari itu dikatakan kepada mereka. Mereka di sini adalah untuk di padang mahsyar, di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Allah seru kepada siapa? Kepada orang-orang yang musyrik. Allah akan sebut, Allah akan panggil mereka dengan panggilan nadu syurakai. Panggillah sekutu-sekutu aku itu. Allah perli mereka-mereka yang dulu bersubhat dengan syaitan. Jadi pada saat di neraka nanti, mana geng-gengmu? Panggillah sini. Macam mesakit hati kita kan. Kalau kita dekat dunia ni kan, kita ada geng, maaf ya, geng rempit, geng gosip, geng pecah rumah contohnya kan, geng rompak, geng samun. Mana geng-geng mun-munmu tu? Mana geng-geng gosip-gosipmu tu? Kita dah tahu dia dalam keadaan sakit. Allah sebut, mana sekutu-sekutumu? Allah sebut macam tu untuk memerli pada mereka-mereka yang dulu suka sangat bersubhat. Kita tak naklah, ya. Contohnya hari ini kepada golongan-golongan yang belum tidak beriman, panggillah apa kamu, berhala-berhala kamu tu, panggillah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah dari batu-batu yang kamu buat tu, panggillah dewa-dewa contohnya. Panggil semua yang kononnya kamu anggap hebat tu kan, panggil sini untuk bela kamu, untuk tolong kamu. Pada saat itu Allah suruh panggil semua. Cuba panggil Tuhan yang kamu anggap, yang kamu sembah dulu tu. Cuba panggil sini. Tolong kamu, tolong kamu, tolong kamu. Nadu syurakai, Allah sebut. Panggil semua. Kita buat lawan sekarang. Mana Tuhan? Siapa berkuasa di sini? Tuhan kamu ke? Sekutu kamu dulu yang kamu anggap boleh menyelesaikan masalah kamu ke saya? Ke aku? Allah sebut contohnya. Alladzina, sambungannya, alladzina za'antum, yang dulu kamu percaya kepada mereka. Yang Allah sebut, dulu percaya kamu ya Allah, mengalahkan percaya kamu kepadaku. Sanggup kamu ikut telunjuk dia daripada telunjukku. Pada saat itu Allah luahkan, pada ayat ini Allah luahkan bagaimana perangai manusia yang ketika di dunia mencari penolong selain Allah Azza wa Jalla. Disuruh sembah Allah, sembah batu. Sembah contohnya sembah patung dan sebagainya. Panggil. Dulu kamu percaya kan? Za'antum fada'auhum. Allah sebut. Seru. Lagi Allah panggil, Allah doublekan lagi. Panggillah. Fada'auhum. Panggil semuanya. Panggil. Pada masa itu kita hanya tertunduk. Semua yang kita anggap dulu contohnya menjadi penolong takkan berani dan takkan siapa pun berani berhadap dengan Allah, dan mereka tahu bahawa Allah memang Allah yang mereka takuti untuk menerima azab. Syaitan sendiri dah akui bahawa dia takut dengan Allah. Jadi jangan bawa aku ya, kalau kamu dihukum kamu tu punya pasal, bukan kerana aku cuma goda. Kamu yang buat, bukan aku yang buat. Jangan bawa-bawa. Dia nak berlepas. Dan Tuhan mereka, orang-orang yang tidak beriman,
yang mencari penolong selain Allah. Ketika itu tak ada siapa pun ketika kita seru, tolonglah saya, tak ada siapa yang datang. Falam yastajibu lahum, Allah sebut. Tidaklah menyahut seruan mereka. Di sini Allah dah beritahu. Falam yastajibu lahum. Sesungguhnya tak ada seorang pun, tak ada seketul pun yang datang untuk tolong kamu. Hanya Allah buka. Kalau masih ada lagi orang hari ini yang menganggap dia boleh tolong kamu, Allah dah buka siap-siap. Falam yastajibu lahum. Tak ada siapa pun yang boleh tolong kamu. Syaitan yang kamu buat kawan, langsung tak nak tunjuk muka. Batu, berhala, patung, apa sahaja. Sedikit pun mereka takkan jalan untuk bela kamu pada ketika. Ini jawapan daripada Allah sebagai kita, supaya kita berhati-hati bahawa memang takkan ada. Bila kata falam ni, dia macam dah muktamad, tak ada celah lagi untuk alah boleh je, alah nanti akan ada juga tolongan. No. Ketika kita telah memutuskan hubungan dengan Allah, ketika kita telah membuat satu keputusan untuk tidak ada lagi hubungan dengan Allah, pada saat itu memang Allah tidak akan tolong kita. Di sini jawapannya, falam yastajibu lahum. Bahkan penolong yang kamu anggap tolong pada saat di dunia, mereka pun tak akan mahu tolong kamu. Tapi kalau ada iman dalam hati, mungkin ada celah. Sedikit pun mungkin ada celah. Tapi jika sampai mati menderhaka kepada Allah, jawapannya ini, falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan di antara mereka itu satu sekatan. Maknanya nak lari mana? Kalau dalam ayat yang lain, walau kuntum fi burujim musyayyadah, ini untuk kematian. Walau kamu bersembunyi di dalam kotak yang angin pun tak boleh masuk, satu cahaya pun tak boleh masuk. Kalau mati, Allah sebut, mati kamu dalam tu. Nak bersembunyi di tempat bangunan yang kukuh, yang tak boleh ditembusi oleh mana-mana senjata. Tapi jika kematian tiba, kamu nak lari mana pun tak boleh nak hindar. Begitu jugalah ketika berada di dalam hukuman Allah, cuba nak lari, oh ramai orang kan Allah tak nampak ni, celah-celah masuk, celah-celah batu, celah-celah lubang, sembunyi mana pun tak boleh. Ni jawapan Allah. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan di antara kamu tu satu sekatan, bermaksud tempat penghancuran. Mawbiqa, jurang yang kalau kamu nak lari pun larinya dalam neraka. Nak kamu lompat pun lompat api neraka. Nak terus kepada tembok itu pun terbuat daripada bahan yang kokoh, yang mana nak lari memang tak boleh lari. Pada ketika itu nak minta air mata darah pun, menyesal pun tak boleh nak apa-apa dah. Jadi selagi masih di bumi, kesempatan kita. Dan yang terakhir, wara'al mujrimunan nar, dan orang-orang yang berdosa itu melihat neraka. Dah tak boleh nak ke mana dah. Allah sebut mereka dah nampak dengan neraka. Neraka tengok saja bahangnya saja boleh meluluh lantahkan kulit bahang. Bila dah tengok macam tu, ya Allah, suaranya sahaja pun memingit, menyakitkan telinga. Suaranya sakit telinga kita. Kenapa? Karena suaranya tak indah. Jeritan demi jeritan, tangisan demi tangisan, memang menakutkan dan menyeramkan dan tidak membuatkan satu ketenangan pun pada hati. Suaranya. Tapi di saat ini Allah sebut wara'al mujrimunan nar. Pada masa itu dia dah nampak orang-orang berdosa ni, dia nampak neraka. Apa yang dia tengok? Maka mereka pun fadhannu annahum waqi'uha. Mereka pun yakin yang mereka pasti akan jatuh ke neraka itu. Dah dinampakkan neraka, dah tak ada pilihan lain, dan mereka dah yakin bahawa habislah kita. Dulu belakang sangat, dulu sombong sangat,
Lalu lupa kepada Allah, ni dapat balasannya. Walam yajidu anha masrifa. Lagi-lagi Allah sebut walam yajidu anha masrifa, dan tidaklah mereka mendapati jalan untuk mengelakkan diri darinya. Nak lari mana? Masrifa ni kata asalnya sarafa, yang bermaksud pusing, nak elak, nak ubah, dah tak boleh. Sarafa, nak robah apa? Plan asal rumah ni 2 tingkat. Oh, kita nak jadi 10 tingkat. Dekat bumi bolehlah kita cakap. Oh, tak boleh ikut jalan ni, pusing jalan sana. Bolehlah dekat bumi. Tapi pada saat itu Allah matikan kalimah orang-orang yang cuba nak pusing balik. Allah sebut walam yajidu anha masrifa. Tidak boleh kamu nak pusing balik, nak elak daripadanya, sebab di sini muktamad keputusan Allah semata. Pada bumi kamu boleh cari bantuan, tapi kenapa kamu pada saat di sini tidak ada siapa boleh tolong kamu. Oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini menyedarkan kita bahawa besarnya nikmat yang Allah kurniakan, betapa bahayanya pengaruh syaitan, dan syaitan Allah sebut tiada kuasa pun, cuma dia hanya mampu menggoda. Keputusan utama ada di tangan kita. Mudah-mudahan kita dapat bantuan untuk memutuskan rantaian gangguan ini daripada syaitan, dan ketika kita ingin membuat sebuah keputusan itu ada bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Demikian sahaja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan akan datang meneruskan lagi ayat-ayat yang seterusnya. Saya kembalikan kepada moderator kita untuk mungkin ada sesi suai kenal ke dan sebagainya. Wallah. Ya Allah, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan kathira. Syukran jazilan pada Ustaz Nasir. Dengar ke? Oh, dengar. Kerana meluangkan masa dengan kami. Jadi sebelum kita menutup majlis kita, jadi ada apa-apa soalan ke daripada jemaah kita? Abang Is, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada Abang Zee? Tak ada. Abang Zee soalan? Tak ada. Ada, alhamdulillah. Abang Zee baru balik kampung ke? Sekarang ada kat kampung ni. Ada ni Orang dengan ada dekat kampung. Tak banjir sana? Alhamdulillah sini baik. Alhamdulillah. Hari ni pun tak ada hujan apa-apa, cuaca okey. Itulah. Betul. Hari ni panas kan? Tapi mendung kan? Panas mendung sikit lah. Tapi Alhamdulillah lah tak hujan. Diorang cakap mungkin hari ni kan ada hujan lebat petang. Tapi Alhamdulillah tak hujan. Okay, Alhamdulillah. Ada yang terjejas ke banjir mana-mana, keluarga ke, saudara ke? Ada ke? Setakat ni tak ada lah. Tapi yang dekat kampung Merbau Sempak tu ada kan? Merbau Sempak tu yang dekat surau tu kata naik sampai pinggang ni. Pinggang. Ya, sebab ada isteri saya punya kawan cikgu juga kan dekat penjara tu. Dia kata masuk rumah dia sampai ke pinggang. Betul-betul dekat bawah surau yang selalu ada orang niaga kuih-kuih tu kan dekat depan-depan tu kan. Belakang. Dekat Merbau Sempak ke Ustaz? Merbau Sempak dekat kan tepi tu ada surau kan. Kalau orang kan sering niaga tepi-tepi kan jalan tu. Masjid tu Ustaz? Di depan lagi, ke depan lagi. Hampir yang nak ke Kubu Gajah. Dekat Kubu Gajah. Panjang gerai itulah yang gerai kita lepak tu. Ada gerai makan kan? Kena banyak. Ada satu keluarga di situ, dua orang, 3 orang juga. Rumah dia banjir habis sampai ke paras pinggang. Satu lagi dekat Ajwa tu kan? Ya. Seri Ajwa pun kena juga. Itulah. Tapi yang tu tak ada pada pinggang lah, itu satu kaki lah. Yang ini memang dalam sikit. Dia cakap sampai barang-barang dia tak boleh nak diangkat sebab rumah dia pun setingkat yang macam rumah-rumah sewa-sewa tu kan.
Hai. Okey ke? Okey. Sarjana utama kan? Sarjana utama tak naiklah air. Okey, kalau tak ada soalan kita tutup sahaja kelas kita. InsyaAllah kalau ada pula. Ustaz, sebelum tu minggu depan kita ada kelas InsyaAllah. 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 Sebab minggu depan kan tahun baru kan. Ada apa-apa perancangan ke malam tu? Kan mungkin ada program lain ke? Tak ada. Program tak ada lah, tapi kita akan bincang balik. Mungkin kita tukar ke hari Jumaat ke macam tu. Ustaz okey ke? Jumaat itu Jumaat pertama ya? Bukan, Jumaat terakhir bulan Disember. Oh tu hari Jumaat tu ya? Jumaat. Boleh insyaAllah. Nanti kami bincang dululah. Sebab selalunya weekend ramai yang tak ada kan. Itulah takut tak ramai, mungkin kita boleh postpone ataupun kita awalkan sikit. Ikutlah bincang dulu, lepas tu bagi tahu saya insyaAllah. Nanti kami bincang dululah insyaAllah. Okay, Ustaz, minta Ustaz inilah untuk majlis kita bacaan doa insyaAllah. Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم انزل رحمة وصمة وعافية وسلامة والتوفيق والهداية والصحة khususan ala hadhil majlis ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, yang sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Kau kurniakan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah usia kami, panjangkanlah usia kami dalam keadaan yang Kau berkati. Biarkanlah kami menuntut ilmu sehingga di penghujung hayat kami, dan kurniakan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat mengamalkannya sehingga ke penghujung hayat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati hidup kami, berkati keluarga kami, anak isteri kami, jauhkan kami daripada mara bahaya, dan jika pun Kau uji, berilah kami kesabaran yang tinggi agar kami tidak bersangka buruk kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau angkatlah segera kesusahan, kepayahan pada bumi ini agar makhluk-makhluk-Mu dapat beribadah dengan cara yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami, di penghujung bulan, di penghujung tahun ini, Kau terimalah segala kebaikan kami, Kau padamkanlah segala dosa kami, dan Kau berilah kami kekuatan untuk istiqamah melakukan kebaikan seterusnya sampai ke penghujung hayat. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami berserah. Terimalah doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Kenapa bang? So, ngopi? Jom. Jom, boleh. Ambil saya dulu. Sekarang dah tak ambil dah. Lalu je. Pada hari lalu, tapi macam rumah gelap kan. So macam rumah gelap. Allah ada. Pagi tadi lambat. Abang berhenti dekat depan tu. Saya akan sahut lah. Esok InsyaAllah. Okey. Kita bagi Okay. Assalamualaikum.